Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pada tengah hari yang mulia ini dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Saya memilih juzuk yang ketujuh. Kitab itu membincangkan abwabul janaiz, bab bersangkutan dengan jenazah. Kerana selain menguruskan orang yang hidup, kita juga diperintahkan menguruskan orang yang mati di kalangan kita, yang menjadi fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang boleh urus, jadi fardu ain. Khususnya tanggungjawab ini perlu dipikul oleh waris-waris yang makan pusaka. Maka dalam perbincangan yang lalu kita telah bincangkan sedikit sebanyak tentang wasiat. Cuma wasiat itu bukanlah wasiat berbentuk harta, tapi wasiat umpamanya dia minta supaya ditanamkan di tempat yang jauh dari tempat kematiannya, minta dihantar ke Mekah umpama dia. Adakah wasiat demikian? Wajib kita tunaikan kerana ini ada kesukaran dan kepayahan. Jadi kita dah bincangkan dahulu bahawa timbul perbincangan di kalangan alim ulama, apakah hukum memindahkan jenazah dari satu tempat ke satu tempat, khususnya pada zaman dahulu, suasana pengangkutan yang payah. Meninggal di KL nak bawa balik sampai ke Perlis, ke Kelantan tu, dulu-dulu kalau nak balik Kelantan tu lalu Gua Musang tu, itu kalau hantar yang mati seorang sampai sana, yang mati 3 orang Syekh. Jadi oleh kerana menyusahkan, kadang-kala perjalanan pula sukar masa dululah. Masa tu belum ada bas. Kalau ada bas pun bukan macam bas hari ni, taklah canggih, hari ni tak ada kapal terbang. Maka itu sebilangan ulama kata haram. Tapi dalam suasana pengangkutan yang agak sedikit moden hari ni, maka sebilangan ulama mengatakan harus. Cuma makruh buat begitu kerana menyusahkan. Kalau sampai mengazab si mati, busuk jenazahnya 3 hari, jadi haram pula itu. Jadi wasiat sedemikian tidaklah perlu kita tunaikan. Demikian juga kalau sekiranya
mereka berwasiat. Orang nak mati ni berwasiat. Kalau dia mati nak dikafankan dalam keranda. Keranda orang Cina tu, dia tengok keranda tu tebal, besar, mahal, teringin pula dia. Teringin. Dia harganya pun boleh tahan juga 50,000 satu tu. Adakah anak-anak kena tunaikan? Jawapannya tak perlu. Tak perlu. Kerana ada padanya satu dipanggil kesukaran dan dipanggil tidak berpatutan. Tak patut kita buat begitu. Sedangkan tidaklah menjadi tuntutan syarak. Apatah lagi berlaku pembaziran. Keranda tu harganya pun 50,000, 60,000 satu tu. Itu yang orang Cina, orang bukan Islam nak mati dia kata nang boti nang kui boti kui. Hidup pun susah, mati pun susah. Susah dah. Akhirnya mereka kalau tak boleh beli keranda tu bakar. Tak boleh beli tanah kubur tu dia bakar aja. Islam tak ajar begitu. Jadi jangan menyusahkan. Jadi kita ni dalam bab-bab begini, wasiat begini, jangan wasiat yang berlebih-lebihan. Namun demikian, ada juga wasiat yang perlu kita tunaikan, yang menjadi kewajipan. Maka itulah saya nak meneruskan tajuk hari ini, beberapa urusan yang mesti kita dahulukan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Antaranya nanti ialah perkara bersabit dengan wasiat. Iaitulah wasiat yang dimaksudkan para jemaah yang dirahmati Allah, bila seseorang itu berwasiat supaya ditunaikan zakatnya yang belum ditunaikan lagi, ataupun kafarah ataupun fidyah puasa yang ditinggalkan, ataupun haji yang belum ditunaikan, dia bimbang kalau dia tak dapat tunaikan sekiranya dia meninggal dunia, maka dia mewasiatkan hal-hal yang demikian. Maka ini yang saya nak ingatkan, sebelum harta-harta tersebut difaraid, diagih-agihkan, ada 4 perkara yang mesti dilaksanakan oleh waris-waris. Ada 4 benda yang mesti diutamakan. Jadi ikut urutannya. Yang pertama sekali yang mesti diuruskan oleh waris, ini kita boleh guna harta si mati tu sebelum faraid tu. Yang pertama ialah segala perkara yang melibatkan harta-harta yang digadai. Harta yang digadai. Tuan-tuan, zaman Covid ni, PKP ni, ada orang yang terpaksa bergadai sebab tak ada pendapatan. Gadaikan gelang isteri, gadaikan benda yang boleh gadai sebab pendapatan dia tak macam tuan-tuan lah, gaji tetap bulan-bulan, tak pergi pejabat, yahoo. Kita orang tak pergi pejabat, Allah, nitik air mata. Tanya kuliah bila nak mula. Jadi macam tuan-tuan ni gaji tetap tak apalah, tak pergi pejabat, syukur, alhamdulillah, sujud syukur hari-hari. Baik, tak apalah, ada yang terpaksa gadaikan gelang isteri. Bila isteri tu mati, kena ingat harta gelang tu milik isteri. Katakanlah gelang itu nilaiannya RM10,000. Jadi masa dia terdesak tu dia nak pakai RM8,000. Jadi pajak gadai ni dia tengok nilai RM10,000, jadi boleh bagi hutang sebanyak RM8,000. Dalam pajakan Islam, kita tidak boleh ambil untung atas hutang tadi. Beri RM8,000, pulang pun mesti RM8,000 juga, tidak ada lebihan. Kalau lebih tu dipanggil riba. Cuma orang tanya, macam mana pajak gadai buat untung? Macam mana pajak gadai Islam boleh untung? Jadi pajak gadai Islam ni dia untung bila tuan-tuan letakkan emas itu di pajak gadai, tuan-tuan kena simpan di loker. Ni loker ni milik tuan-tuan, jadi tuan-tuan kena bayar sewa loker tu. Jadi untungnya daripada sewa. Jadi tuan-tuan letakkan dalam satu kotak. Jadi tuan-tuan bagi dia amanah untuk jaga barang gadai tu. Jadi upah sewa kotak tu, itulah untung pajak gadai Islam. Okey.
Jadi katakanlah dia pun letakkanlah emas tadi, emas tadi, gelang emas tadi harganya 10,000, dia ambil 8,000. Takdir Allah Ta'ala meninggal tuan gelang tu. Bila tuan gelang tu meninggal, itu harta pusaka tu, harta si mati tu. Jadi kena selesaikan dulu. Itu yang pertama kena selesaikan. Jadi ambil harta si mati tadi 8,000, bayarkan duit gadai tadi tu, ambil emas. Itu mesti dibuat dulu sebelum faraid harta si mati. Jadi mana nak ambil tadi? Ambillah harta si mati tu, sebab si mati tu tadi yang letakkan gelang tadi di kedai tu, di kedai pajak tu. Jadi ambil harta si mati 8,000, bayarkan, ambil gelang tadi. Gelang tadi barulah dinilai balik berapa tadi hantar. Oleh kerana masa dia hantar itu emas murah, masa dia ambil emas tu dah mahal. Katakanlah waktu dia dapat gelang tu dia dah mati, ini barang faraid ni, pusaka, dia pun jual, waris dia jual, dapat 15,000 tu faraid kan. Jadi yang pertama sekali kena buat ialah urusan gadaian kalau ada. Ambil harta si mati, selesaikan gadaiannya itu. Kerana dia berhutang dengan kedai ataupun dengan pajak itu. Ini sebelum kita nak cerita tentang faraid. Sebelum kita nak cerita tentang wasiat. Wasiat juga termasuk dalam benda yang mesti diutamakan sebelum faraid harta tadi. Itu yang pertama. Itu contoh yang pertama daripada urusan pertama, gadaian. Kalau ada gadaian. Kalau tak ada gadaian, antara yang mesti diuruskan ialah hutang yang berkaitan dengan hak orang. Contohnya apa tuan-tuan? Ini mesti ambil maklum. Contoh begini. Sebelum dia mati, dia hantar baju Melayu untuk orang tu buat. Dia hantar baju Melayu, kalau perempuan hantar baju kurung. Upah jahit baju Melayu sekarang ni saya tak tahu dah, biasa beli siap aja. Tapi ada yang kata upah baju Melayu, kalau tak silap saya, baju saja RM80, sepasang dekat 150. Dia hantar dua pasang 300. Tak sempat ambil, mati dia. Kain tu kain dia. Kain tu kan namanya harta pusaka. Sebab harta pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati, bukan saja duit. Sebab tu antara benda orang lupa bincang harta pusaka ni apa tuan-tuan? Basikal tu. Basikal tu kan ada harga. Basikal tuan-tuan saya tak tahulah. Yang jenis 150 tu tak payah cerita lah, tu kau tim je lah. Ni basikal 15,000 Syekh. 15,000 ada harga tau. Kalau jual tu boleh faraid harta, dapat juga 1,000 kita ni. Banyak orang lupa tu. Jadi dia dah tempah baju tu siapa nak pakai? Tuan kedai pun kata ni bukan baju saya, ni baju dia dah mati. Upah kedai tu hak dia, hak tukang jahit tu. Jadi waris ni ambil baju yang ditempah tu, bayarkan upah si mati tu, bayarkan upah tukang jahit tu. Mana nak ambil duit? Ambil duit si mati tu. Sebelum faraid tu selesaikan dulu dia hak orang. Jangan pandang remeh. Alah 300 berkira kalau 10 orang mati tak 3,000. Seorang mati tak apalah Syekh, kalau semua tempah mati. Kita kalau tukang jahit pun stres juga tak? Main-main tak? Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga ni cerita sebelum nak faraid harta si mati ni, sebelum nak tunaikan wasiat si mati ni benda-benda yang berkait dengan hak orang ni, yang ada kaitan dengan si mati ni kena selesaikan dulu. Satu tadi saya sebut gadaian. Yang kedua tadi apa tuan-tuan? Contohnya benda-benda yang ditempah, tempahan, tempah baju, tempah apa lagi? Tempah kuih, tempah nasi lemak. Zaman PKP ni dengar dah boleh berimpun 250 orang ya. Kita pun dah biasa hari Jumaat kan bawa nasi lemak kat pejabat.
Baca Yasin kawan-kawan makan nasi lemak. Tempah nasi lemak berapa orang? 100 orang lah contoh, 1 orang. Nak belanja kawan-kawan ni bukan beli yang RM1.50 tu kat kantin pun ada. Yang ikan bilis 3 ekor, kacang 3 butir tu. Itu bajet punya nasi lemak. Ini nasi lemak nak belanja kawan, kurang-kurangnya paru je, paru goreng. Hati rendang, daging rendang. Kurang-kurang satu bungkus RM5. Kurang-kurang lah RM5. Tempah kat makcik tu 100. 5 darab 100, 500. Meninggal kawan tu. Agaknya masa nak pergi ambil nasi lemak tu meninggal. Accident. Ini contoh je. Jangan lupa bayar nasi lemak makcik tu. Jangan cakap makcik halal. Halal. Kalau mak kita yang jual nasi lemak marah kat kita, 500 modal mak aku keluar. Kurang-kurang modal 200.5 je. Makcik tu nak buat nasi lemak tu bangun pukul 4 pagi tu. Nak goreng rendang malam tadi goreng dah rendang tu. Kacang tu goreng subuh-subuh dah goreng. Tak kena selesaikan dulu, selesaikan hak orang tu. Mana nak ambil duit? Ambil duit si mati ni, selesaikan dulu. 100 bungkus nasi lemak yang ditempah tu, tu hak makcik tu. Tempahan-tempahan, termasuklah orang tempah motor pun begitu juga. Tempah dah motor, tunggu sampai je dah bayar deposit RM1,000. Motor apa dia? Waisuku. Contoh kan, Waisuku apa harga sekarang ni? Ada RM8,000. Waisuku cash. Tak main hutang-hutang saya. Cash. Ada RM8,000, ambil lah RM10,000. Deposit RM1,000. Siap tukar nama, siap dapat geran, dah sampai geran. Agaknya seronok nak pergi ambil motor, meninggal dia. RM7,000 lagi. RM7,000 pula. RM10,000 lah. RM9,000 lagi. Ambil duit si mati tu, selesaikan. Tuan-tuan ingat boleh acong lah. Kau tim itu nama geran sudah tu kau. Kau nak main kau tim ya. Habis waris ambil dulu duit si mati, bayarkan duit motor. Kemudian kalau waris kata nak jual motor tu balik, jual balik, duit tu faraid kan. Ya, kalau tidak tuan-tuan, ini benda yang mesti diselesaikan awal-awal sekali. Benda hak yang bersangkutan dengan si mati ni. Ini kita nak cerita antaranya yang perlu ditunaikan wasiat si mati. Tapi wasiat ni dia duduk ranking yang keempat. Ini ranking yang pertama sekali yang mesti selesaikan benda-benda yang bersangkutan dengan hak-hak orang yang ada kaitan dengan si mati. Yang keduanya para jemaah yang dirahmati Allah, antara benda yang perlu diselesaikan sebelum kita nak faraidkan harta si mati ni, yang keduanya ialah wang pengurusan jenazah. Wang pengurusan jenazah dari awal kematian sampailah dikebumikan, segala urusannya boleh digunakan wang si mati. Daripada awal kematian, apa awal kematiannya? Nak buat laporan polis tak perlu bayar. Apalagi yang bersabit dengan urusan kematian ini, antaranya ialah nak upah gali kubur, nak beli kain kafan, sewa van jenazah, bayar sagu hati orang yang tukang mandi, gedebak. Hari ni saya ingat lebih kurang RM1,200, lebih kurang lah RM1,200. Mana nak ambil duit tu? Ambil duit si mati tu. Para jemaah dirahmati Allah, jangan kita lupa itu hak dia sebelum difaraidkan, kerana itu hak dia untuk ditutup auratnya, hak si mati untuk diuruskan jenazahnya. Maka boleh ambil duit si mati sebelum difaraid, dipusakakan. Ambil duit si mati itu. Itu pun kalau waris tak nak keluar duit, boleh ambil duit si mati. Para hadirin, para jemaah dirahmati Allah, dan jangan berkira sangat dalam bab ini. Ada orang marah, itu pun nak berkira ke? Tuan-tuan, hari ini upah gali kubur saja satu liang, satu lubang RM300. Banyaknya. Yalah tuan-tuan, kalau suruh tuan-tuan gali 5 hari tak siap tu kerang. Saya PKP ni anak-anak menyangkul, konon-konon buat kebun, baru cangkul 2-3 cabuk tu pun dah sakit pinggang saya. Nak gali 6 kaki ke bawah, mau meninggal korang ni kerang.
Contoh ni ingat senang nak gali kubur, itu bau gali batas buat ubi kayu je. Buat batas tu dah sakit pinggang udah peluh. Kata ini baru nak buat batas. Saya gitu bukan nak gali kubur lagi ni. Dah penat dah. Itu pun nak berkira. Itu pun dia orang gali dua orang tu gali tu. Satu setengah. Jadi jangan kita berkira sangat. Bayar je lah. Bayar je lah. Baik tu kita menggalakkan hari ni masyarakat masuk badan khairat. Badan khairat ni banyak bantu orang. Sebab kita kumpulkan duit kita RM60, setengah tempat RM50, setengah tempat RM60 setahun. Duit tu tak guna, masukkan tabung. Bila ada orang mati, guna duit ni untuk selesaikan dia punya pengurusan dia. Dan jangan pandang mudah. Nak gali kubur jangan ingat mudah. Yang kedua, nak beli kain kafan tu, suruhlah tuan-tuan pergi pusing bandar KL cari kain kafan. Tuan-tuan nak cari kat mana? Kamda mana ada jual kain putih saya. Itu pun kena tahu kategori kain putih tu. Lama agak beli kain satin tak rasa salah. Tak pernah orang bungkus jenazah pakai kain satin lah. Ini first time kata tu imam. Sebab benda ni berlaku. Dia punya marah ni semua ni mahal. Dia pergi cari sendiri. Satu hari dia pusing bandar tak jumpa kain putih. Abang kau tahu. Itu pun nak kena tahu bidang dia lah itu. Kalau bidang 45 tu orang besar tu kadang-kadang tak muat kain tu. Jadi hari ni badan khairat dah sediakan, masjid dah sediakan, bayar aja berapa ratus. Allah, kalau tidak nanti kita pun tercari-cari. Ini berlaku dia dalam satu kisah di Sabah. Dia tak setuju. Mahal dia kata. Dia pergi cari sendiri. Sampai ke petang tak dikafankan lagi mak dia tu sebab cari kain putih tak jumpa cari. Hari ni kita bukan macam zaman dulu. Saya ingat kedai-kedai kampung pun ada jual kain putih kan. Masa tu kain putih, kain hijau, kain biru muda. Sebab kita pergi sekolah dulu kan jahit sendiri. Hari ni mana ada kedai jual kain putih gulung-gulung tu. Semua baju sekolah dah siap. Saya tanya tuan-tuan, jahit kain putih ada? Tak jumpa Syekh. Dulu je kedai kampung ada jual kain-kain ni. Sekarang dah tak ada dah. Baik tu yang kedua. Yang ketiga, pengurusan mandikan si mati tu. Memanglah tanggungjawab waris mandikan. Tapi setengah waris ni tak biasa nak mandikan orang mati. Jemput orang mandikan. Jangan lupa sagu hati tu. Walaupun dia tak minta, kita bayarlah sagu hati. Bukan senang tuan-tuan tak. Kalau tuan-tuan biasa ngurus jenazah orang mati, nak mandikan ni pun Allah, kena pula jenis tak sembayang. Kuku dia kita nak korek, gigi dia kita nak sugikan. Allah macam-macam tak. Badan berdaki kita nak sental-sentalkan. Perut dia kita nak cucikan. Nak diangkat lagi. Anak cucu duduk kat depan main WhatsApp aja. Waktu kadang-kadang kita ajak, mari tolong mandikan, tengok macam mana nak buat senang ke susah tu. Kemudiannya van-van jenazah tu jangan lupa dibayarkan. Bayar duit minyak tu, bayar upah driver tu. Itu pun nak kira ustaz. Yalah, awak naik Alphard, kita orang naik van jenazah tu. Cuba try awak bawa van jenazah, kita orang naik Alphard pula. Dia tak tahu yang kita bawa van jenazah tu orang belakang tu, oi slow lah sikit, langgar lubang, slow sikit. Jenazah boleh sound, slow sikit. Tak gigil kawan. Tuan-tuan tak ada pengalaman tu. Tuan-tuan kalau dengar cerita orang bawa jenazah ni, kalau yang jauh-jauh tu balik kosong tu, yang kosong tu lagi ngeri tau. Yang masa ada orang tu kira sebab ada orang tukang teman. Balik tu kosong, orang belakang boleh ketuk tingkap. Slow sikit. La ilaha illallah. Masa tu tuan-tuan naik Alphard dah tidur hotel, yang driver van jenazah tu tak sampai-sampai rumah lagi tu. Jadi ingat dah, jangan nak berkira sangat. Kalau tidak, kita bagi kunci, tuan bawa sendiri van. Esok pulang kan, rasa tak bawa dah. Tak bawa Syekh. Van jenazah tu pula bukan jenis baru tu. Van-van Toyota yang dah lama tu. Tu nasib baik dah. Van-van Toyota yang dah lama, van-van yang dah tak pakai tu jadi van jenazah tu, nak suruh hantar jauh-jauh pula tu. Lainlah kalau van jenazah tu style Alphard, Velfire, sedap juga Syekh. Si mati pun kata tak pernah semua hidup naik Alphard, mati baru dapat.
Allah, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, itu yang kedua. Jadi ambil duit si mati tadi, gunakan untuk urusan jenazah ni. Ini sebelum faraid. Itu pun kalau waris tak mau nak keluarkan duit masing-masing, boleh digunakan duit si mati itu. Ini sebelum kita nak faraidkan harta si mati. Yang ketiga dalam bab pengurusan jenazah ini, sebelum kita nak masuk bab wasiat, sebab wasiat ni dia masuk yang keempat. Yang ketiga, selesaikan hutang piutang si mati ni. Hutang piutang yang tadi, yang awal-awal tadi, bukan hutang. Yang awal-awal tadi hak-hak yang berkaitan dengan si mati. Dia tempah baju, dia tempah motor, dia tempah nasi lemak, dia letak barang di pajak gadai. Itu semua hak-hak yang mesti ditunaikan oleh si mati. Tapi dia dah mati, waris-waris tunaikan. Itu yang mula-mula sekali. Yang kedua, kena ada peruntukan untuk pengurusan jenazah. Yang ketiga barulah hutang-hutang yang bersangkutan dengan si mati. Maka hutang ni terbahagi dua. Satu, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, hutang dengan manusia. Maka timbul perbincangan di kalangan alim ulama. Hutang dengan Allah umpamanya puasa-puasa yang ditinggalkan mestilah dibayar, diqada atau difidyahkan. Qada oleh waris atau bayar fidyah. Bayar fidyah ni maknanya sehari secupak beras. Jadi waris boleh pilih nak qadakan si mati punya puasa ataupun nak bayarkan fidyah. Kalau waris pilih nak bayarkan fidyah, ambil harta si mati itu, selesaikan fidyah sebelum difaraid, kerana dia berhutang dengan Allah Ta'ala. Apalagi hak Allah, hutang dengan Allah, umpamanya zakat yang belum ditunaikan, yang dia wasiatkan tadi. Dia wasiatkan dia ada hutang. Sama ada hutang itu upfront ataupun benda yang dah lepas. Yang dah lepas ni umpamanya apa dia? Dia tak bayar zakat perniagaan dia 2 tahun 3 tahun lepas, tak bayar lagi. Sedangkan wajib dia bayar zakat perniagaan dia, ataupun zakat pendapatan dia, ataupun zakat fidyah, zakat fitrah pun dia tak bayar. Yang RM7 tu dia tak bayar. Sebab itu zakat fitrah ni wajib bayar tiap-tiap tahun. Wajib bayar tiap-tiap tahun. Siapa tak bayar, wajib bayar sekarang. Kalau mati, waris tolong bayarkan zakat fitrah dia tu. Itu hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hutang dengan Allah dalam bentuk kafarah yang dilakukan. Baik. Kemudian hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni kita maklum. Hutang duit, hutang-hutang yang biasa-biasa didengar tu hutang dengan manusia. Yang ini selesaikan. Lalu ulama berbincang, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia ni mana kita nak dahulu bayarkan? Maka sebilangan ulama cenderung mengatakan hutang kepada Allah mesti didahulukan. Sebab tu kita ni masa hidup hutang dengan Allah selesaikan. Hutang dengan manusia selesaikan. Kalau mati, wasiat ke waris-waris tu. Sebelum mati tu wasiatkan, abah ni ada hutang dengan Allah ni. Abah dulu zaman muda-muda tak puasa. Abah tak cerita kat korang je. Lama dah. Zaman bila bah? Janganlah tanya. Berapa hari bah? Banyak hari juga abah ni. Abah dulu sebenarnya zaman hip hop dulu abah. Zaman break dance dulu kan. Abah ni rockers nah, rock kapuk dulu ni. Ni abah tak puasa banyak hari ni, abah rasa menyesal. Ni abah dah nak mati ni, kau jangan lupa tunaikan fidyah abah ni. Fidyah puasa wajib tunaikan. Ambil harta si mati. Ini dipanggil perkara-perkara yang bersangkutan dengan si mati. Apalagi tuan-tuan, hak Allah antaranya nazar. Sebab tu dulu saya ingat saya dah terangkan apa itu nazar.
Nazar ni mewajibkan benda yang tak wajib. Benda tu benda tak wajib, tapi dia bernazar. Contoh, hari ni hari Isnin, puasa Isnin Khamis ni sunat ke wajib? Sunat. Tapi kalau bernazar, wajib tunaikan. Tuan-tuan bagi sedekah, wajib ke sunat? Sunat bagi sedekah. Tapi kalau bernazar, wajib tunaikan. Jadi nazar ini termasuk dalam hutang dengan Allah Ta'ala. Cuma nazar ni pula dia ada dua macam. Nazar ni ada dua macam. Satu, bernazar dalam bentuk ibadat harta. Yang kedua, bernazar dalam bentuk ibadat tubuh badan. Ibadat harta, contohnya dia bernazar nak bagi sedekah. Saya ustaz, kalau naik pangkat, saya bernazar nak bagi ustaz RM1,000. Naik pangkat, wajib bagi saya RM1,000. Sekian dimaklumkan. Cuma tak ada yang cakap, ya. Kalau ada kan bagus. RM10,000 atau RM10,000 terus, lagi senang. Saya ustaz, kalau saya dapat projek kontrak ni, saya nak belikan ustaz Porsche Cayenne sebuah. Dapat projek tu, jangan lupa. Itu nazar tu, nazar harta dipanggil. Wajib tunaikan. Ya, tapi saya pesan satu je. Kalau nak bernazar nak bagi saya Porsche, nazar sekali dengan maintenance. Demam saya. Bapak kereta maintenance apa nak tanggung? Maintenance sekali aja, nazar sekali. Senang kita tak osak-osak klaim kat dia. Nazar wajib tunai, tidak kau berdosa kan. Mati dia. Yang ketiga, waris kena tunaikan hutang dia dengan Allah, termasuk nazar. Cuma nazar ni ada dua. Satu nazar bentuk harta, satu nazar dipanggil ibadat tubuh badan. Ibadat tubuh badan ni dia bernazar, kalau saya naik pangkat, saya bernazar nak baca Quran sejuzuk. Dapat naik pangkat, wajib dia baca Quran sejuzuk. Tiba-tiba dia mati. Oleh kerana dia bernazar tu ibadat tubuh badan, sunat waris tunaikan. Yang ni tak wajib. Sebab dia nazar ibadat tubuh badan. Ibadat tubuh badan ni dia tak melibatkan duit. Dia melibatkan diri dia. Dia nak baca Quran, dia bernazar nak berzikir 1000 kali. Dia bernazar nak iktikaf di masjid. Apa lagi? Kalau dia naik pangkat, dia kata dia bernazar, ialah ibadat tubuh badan yang tak melibatkan wang ringgit. Yang ini waris sunat tunaikan lepas dia mati. Tapi kalau dia bernazar dalam bentuk harta, nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan, nak bagi kereta, wajib tunaikan. Wajib tunaikan. Nak ambil mana? Ambil harta si mati tu sebelum faraid. Ini yang ketiga. Selesai kan, ya? Jadi di situ kita sebut hutang dengan Allah satu, hutang dengan manusia kedua. Jadi hutang Allah ni selesaikan lebih dulu. Kemudian hutang dengan manusia diselesaikan. Barulah pergi yang keempat, wasiat tadi. Wasiat perkara-perkara yang bersangkutan dengan wasiat. Wasiat ni apa tuan-tuan? Wasiat ini ialah memberi hak milik harta kepada yang bukan waris. Kena ingat, bila sebut wasiat di dalam Islam, wasiat ini tujuannya ialah kita nak memanjangkan amal jariah. Kita boleh panjangkan amal jariah kita dengan dua cara. Satu, dengan cara berwakaf, bersedekah. Ini kita buat masa hidup. Contoh, tuan-tuan sebut, ustaz, saya nak wakafkan handphone ni pada Murtada, gunalah untuk ceramah-ceramah. Boleh wakaf. Dan pahalanya mengalir di masa kita hidup. Dapat pahala dah berjalan wakaf tu. Itu namanya wakaf. Kita pindah hak milik. Handphone ni hak milik kita. Kita pindah milik. Untuk audio kuliah, gunakan untuk ceramah dia. Itu namanya wakaf. Murtada, kita dalam audio kuliah pun ada sumbangan tu. Wakaf tu wakaf tunai dia panggil.
Ataupun tuan-tuan wakafkan kereta-kereta, tanah-tanah, itu mengalir masa kita hidup, pahalanya dah mengalir. Satu lagi, kita boleh panjangkan amal jariah lepas mati. Ini dipanggil wasiat. Contoh dia kata, kalau saya mati, tanah kampung tu 2 ekar saya nak beri kepada tahfiz Quran. Jadi masa dia hidup tu, tanah tu dia usahakanlah, sebab dia wasiat lepas mati. Itu namanya lepas mati. Sebelum nak difaraidkan, harta wasiat tu mesti diketepikan, sebab harta wasiat tak boleh difaraidkan kerana dia sudah menukar hak milik. Cuma wakaf tadi hak miliknya berlaku masa hidup, wasiat hak miliknya berlaku lepas mati. Sebab dia kata lepas mati pun dia tak serahkan tanah tu, ya. Jadi ini namanya wasiat. Jadi sebelum waris warah ni nak faraidkan harta, pastikan wasiat tadi ditunaikan. Dan ingat, wasiat ini ada 2 prinsip yang mesti kita ingat. Prinsip yang pertama, Rasulullah bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberi wasiat kepada waris-waris yang makan pusaka. Jadi anak-anak kita tak boleh nak beri wasiat, sebab anak-anak ni dah ada bahagian faraid. Anak dapat berapa bahagian, isteri dapat berapa bahagian, ibu dapat berapa bahagian, ayah dapat berapa bahagian, isteri, suami dah ada bahagiannya masing-masing. Maka Nabi bersabda, tidak boleh wasiat kepada orang yang jadi waris. Kalau begitu, wasiat untuk siapa? Untuk yang bukan waris lah. Anak angkat memang tak dapat pusaka, jadi boleh wasiat pada anak angkat. Jadi sebelum nak faraidkan harta tu, bagi dulu. Ni abah dah wasiat dah pada anak angkat dia ni, berilah. Pada siapa lagi yang bukan waris, tahfizul Quran ke, sekolah agama ke, itu namanya hospital ke, sekolah ke, apa saja benda-benda kebajikan boleh diwasiat. Itu prinsip yang pertama dalam bab wasiat, bukan untuk waris. Yang kedua prinsip wasiat, hanya 1/3 daripada baki harta, bukan semua. Tadi kita dah sebut, harta dia guna dulu bayar tempah-tempahan dia tadi. Dia tempah baju, dia tempah kuih, dia ada gadaikan barang. Ambil duit si mati ni, settlekan dulu yang pertama tu. Yang kedua, duit tadi gunakan untuk bayar wang pengurusan 1,200 tadi tu, pengurusan kematian dia. Yang ketiga, hutang dia dengan Allah, hutang dengan manusia, settlekan. Settle semua sekali. Ada baki itu 1/3 saja layak untuk wasiat. Contoh, baki harta dia tinggal 1 juta. Ni contoh sedap sikit lah bunyi 1 juta. 1,000 payah sikit bunyi. 1 juta baki, dah settle kan semua. Tadi ada baki 1 juta. Tapi dia sebut sebelum mati, dia nak bagi 1 juta pada tahfiz Quran. Macam mana tu? Sedangkan balance harta dia tinggal 1 juta aja. Dalam wasiat dia kata dia nak bagi tahfiz Quran 1 juta. Jawapannya yang valid, yang sah hanya 1/3 saja. Jadi maknanya 333,333 ringgit 33 sen je. Itu je wasiat. Balance 2/3 adalah harta faraid. Dia tak boleh, kerana konsep wasiat hanya 1/3 baki harta. Contoh mudah lagi beginilah. Dia ada balance harta setelah selesaikan hutang piutang semua tadi semua, balance dia 3 juta. 3 juta sekejap sikit punya lah, 3 juta. Tapi dia kata dia nak bagi dekat tahfiz Quran tu 2 juta. Sedangkan yang valid hanya 1/3. Jadi jawapannya 1 juta saja yang dia boleh bagi kepada tahfiz Quran tadi. Jadi 2 juta tu harta pusaka. Yang ni lah baru pergi nombor 5, barulah bincang faraid. Jadi sebelum nak bincang faraid, selesaikan dulu hak-hak yang bersangkutan dengan si mati ni.
Pertama sekali saya sebutkan tadi, hak-hak yang berkaitan dengan gadaian dia, tempah-tempahan dia tadi settlekan dulu. Yang kedua, pengurusan jenazah, mula daripada kematian dia sampailah dia ke bumi. Kalau ada menggunakan wang ringgit, boleh ambil harta si mati tu sebelum faraid, ambil guna harta si mati tu. Itulah tujuan kita cari harta pun untuk kita jugalah. Cuma timbul persoalan, kalau dia orang miskin, mana harta yang nak digunakan? Jawapannya, inilah peranan baitul mal. Dan inilah peranan orang-orang kaya dalam Islam. Mereka lah yang bertanggungjawab membantu orang miskin. Orang kaya kena tolong. Batu masjid-masjid kumpulkan dana-dana tu, tolong orang yang tak mampu ni untuk pengurusan jenazah, untuk utang piutang mesti mati. Ya, baik. Itu kalau dia tak ada kemampuan. Kalau seorang isteri yang di bawah tanggungan suami, isteri mati, mana duit nak digunakan? Jawapannya, suami yang hidup tu mesti gunakan harta dia, harta suami tu. Sebab selagi di bawah tanggungan suami, suamilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan anak isteri yang meninggal dunia. Yang ini kalau boleh kita jangan libatkan harta si mati lah, masih tanggungjawab suami. Ya, ini kena ingat. Sebab itu siapa yang menanggung nafkah hidup, dia juga kena menanggung orang yang telah meninggal dunia itu. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, selesai pengurusan, barulah settlekan hutang-hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Kemudian yang keempat, wasiat-wasiat kalau dia meninggalkan wasiat. Saya sebut hal ini kadang-kala ada juga orang kita berwasiat tapi tidak didokumenkan. Itu yang jadi masalah lepas kematian. Baru ni keluarga saya pun, kakak saya cakap dia nak wakafkan tanah di kampung tu. Saya pun terkejut, nak buat sekolah, dia kata, sekolah agama. Dia suruh saya usahakan nanti. Terkejut jugalah, sebab tak sangka akak aku nak bagi ni. Kan nak bagi kita. Nak bagi untuk dia wakaf sekolah agama. Tak apalah, kita terima. Cuma sebut depan anak-anak tu, anak-anak kena maklum. Anak-anak kena maklum, ya, supaya anak-anak jangan tuntut besok. Sebab hak benda-benda begini tuan-tuan yang jadi masalahnya lepas kematian. Kalau tak dokumentasikan, nanti masing-masing anggap itu harta mereka. Sedangkan itu bila sebut wasiat, bermaksud si mati nak memanjangkan amalnya dengan dia beri hak dia 1/3 sebelum dia mati untuk amal dia lepas dia mati tu. Ya, kena ingat, batu dipanggil wasiat ini memindah milik harta. Jadi itulah yang saya kira yang dapat saya sampaikan sedikit sebanyak. Barulah yang akhir sekali, yang kelima, barulah kita bincang faraid. Faraid itu maknanya barulah bincang baki itu untuk dipusakakan. Yang jadi isu lagi ialah bila si mati itu beri 1/3 wasiat untuk anak angkat. Tadi hartanya, contohnya hartanya 3 juta. Jadi bila dah selesai semua, balance 3 juta. 1 juta dapat kena angkat, 2 juta tu diagih-agihkan. Jadi anak-anak dapat seorang berapa ratus ribu. Ini tidak adil. Jawapannya, itu kan harta bapa engkau yang kau meroyan apa hal? Ikut dia lah. Dia nak bagi anak angkat dia 1 juta. Lagipun anak angkat dia jasa banyak tu. Susah, waktu susah anak angkat dia juga yang jaga dia. Anak-anak tak peduli. Jadi jawapannya tuan-tuan, kita ni jangan berkelahi harta orang. Yang susah cari duit tu orang tu. Kita dapat ciput-ciput ni, alhamdulillah dapat juga 100 ribu. Syukur Syekh dapat juga tu. Padahal kita susah payah pun tidak. Yang susah dia cari duit, tak tidur malam. Yang senang kita dapat 100 ribu. Itu pun entak meja. Tak adil. Kalau tak dapat, padan muka kau tu. Sikit baik dapat sikit tau. Kalau ikut tak dapat langsung baru tahu kau. Itu pun ada yang tak puas hati lah, nak bawa sampai bawa ke mahkamah lah. La haula wala quwata illa billah. Jawapannya tu kan harta orang. Syukurlah kita ni dapat tempias-tempias tau. Patut syukur. Dapat 100 ribu, alhamdulillah. Dapat 5 ribu pun alhamdulillah. Pasal bukan kita yang tunggu lumus cari harta tu. Si mati tu yang tunggu lumus. Kita dapat bahagiannya, patutnya syukur. Ini tak.
berkelahi, nak berbunuh, bawa mahkamah, putus saudara, putus adik-beradik. Sebab apa? Sebab merebutkan harta orang yang sudah mati dah. La haula wala quwata illa billah. Dan banyak yang berlaku ni, kadang-kadang berebut ni, hak-hak yang empat ni dia tak buat semua tak tunaikan. Hutang abah dia entah berapa, tak pernah nak ambil tahu. Abah dia puasa ke tak puasa, tak pernah dia tanya. Yang dia tahu harta tu dia ndak aja. Batulah kita kena ingat, kita pun sebelum duduk pada tahap itu, selesaikan harta yang kita ada ni untuk diri kita dulu. Selesaikan hutang dengan Allah, selesaikan hutang dengan manusia, selesaikan segala-gala tu. Besok belum tentu anak cucu kita ni boleh selesaikan untuk kita ni. Selesaikan dulu harta dunia ni. Jadi belen-belen tu korang bagilah song sikit tu je. Kita dah siap wakaf, dah siap semua sekali, balance sikit-sikit tu, bagilah sikit, jangan gaduh-gaduh tu. Dapat song sikit, tak banyak dah, walaupun harta kita banyak, bagi song sikit cukup je. Lain kali cari sendiri banyak-banyak. Suruh cari sendirilah. Para jemaah rahmati Allah, itu yang dapat saya kongsikan untuk tengah hari ini. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini dalam kita bicarakan perkara bersabit dengan wasiyah si mati ini. Sekadar itu, bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka